Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton Suka Pagi. Elfi, apa khabar? Alhamdulillah. Awak apa khabar? Alhamdulillah. Baik, hari ini 12 Januari 2024. Dan kita pada hari Jumaat ni, hari yang barakat ini, marilah kita sama-sama melakukan kebaikan. Yang orang cakap apa? Hari barakah lah. Betul. Mencari kebaikan. Baik, Elfi. Ya. Hari ini Elfi, okey, hari yang merupakan sangat istimewa buat kita dan buat penonton di rumah. Sebab apa? Kita bakal menceriakan Pagi anda dengan tetamu-tetamu yang sangat-sangat istimewa, Elfi. Betul, Aizat. Okey, sudah tentulah kita ada Ustazah Awi hari ini. Yep. Untuk episod kali ini, banyak perkongsian dan juga topik yang bakal dikupas bersama dengan Ustazah. Saya sendiri, personally, Aizat, tak sabar kerana hari ini topik dia sangat menarik. Bagaimana untuk kita muhasabah diri dan bagaimana untuk kita menjaga hati. Menjaga hati ini sangat penting, guys. Kerana kalau hati hitam tu, Allahu Akbar. Hati hitam. Dan macam mana untuk tahun yang baru ni untuk merubah untuk ke arah yang lebih baik. InsyaAllah, betul itu Aizat. Dan juga bukan itu saja, kita juga ada Melissa Azman. Yang ni pun saya tak sabar kerana katanya ini adalah single pertama dari Melissa sendiri yang mengenai lagu Auramu. So you guys kalau nak tengok persembahan dari Melissa Azman, jangan lupa untuk bersama kita sepanjang 1 jam di saluran 116 MyTV ataupun anda boleh menonton kami melalui aplikasi MyTV mana-mana. Boleh secara download. Percuma. Secara percuma saja, guys. Dekat kaca TV anda tu, download dekat Google Play Store dan juga Apple App Store. Yep. Baik, Elfi. Bukan itu saja, Elfi. Hari ini, jom kita mulakan dengan iaitu tentang info. Ya, betul. Yang berlaku. Info terkini. Jom kita masuk ke segmen Apa Cerita Hari Ini. Aizat, apa cerita hari ini? Apa yang saya ingin kongsikan kepada penonton-penonton setia Suka Pagi hari ini membuatkan ramai jiwa-jiwa wanita dalam Malaysia, Indonesia, Singapura dan juga Brunei, malah seluruh dunia akan kecewa. Lagi-lagi Hailey Habibti. Wanita-wanita yang belum berpunya lah. Ya, betul. Khususnya kan. Kenapa? Ini beritanya adalah perkahwinan diraja putera Martin Dayang Anisha selamat diijab kabul. Alhamdulillah. Pengiran muda Abdul Matin Bolkiah dan juga pasangannya Yang Mulia Dayang Anisha Rosnah selamat diijab kabulkan dengan sekali lafaz dalam majlis istiadat akad nikah diraja sekitar jam 2.17 petang semalam. Majlis tersebut berlangsung dengan penuh istiadat Brunei di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan dan turut berkenan disaksikan oleh Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah serta kaum kerabat diraja. Ya, Izzat. Ini yang kita suka ni, Elfi. Maksudnya kita kemeriahan yang berlaku yang berlangsung di sana, saya dapat lihat kan. Bukan sahaja wanita-wanita di luar sana kecewa, tapi kita nak ucapkan tahniah kepada pasangan mempelai kita kan. Mempelai. Dan difahamkan Aizat, acara perkahwinan ini akan berlangsung 10 hari berterusan. Wow. 10 hari berterusan dan acara kemuncaknya persandingan akan diadakan pada 14 Januari. Malah 15 Januari Prince Martin, Putera Martin dan juga Dayang akan berjumpa, akan berarak di Serata Brunei. Wow. Itu untungnya jadi orang cakap apa, rakyat Brunei ya. Jadi princess lah. Jadi princess. Maksud kita okey, baik. Elfi. Ya, Aizat. Kita akan berita seterusnya. Okey, kita tahu 2-3 hari ini tuan-tuan dan puan cuaca panas. Betul. Cuaca panas dan kita disarankan juga kena banyak minum air. Tapi lain ini berlaku di Sarawak. Lain di Sarawak dan juga Johor. Hujan berterusan tahap waspada di Sarawak dan juga Johor. Wow, merisaukan ni. Merisaukan. Baik. Kuala Lumpur, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia hari ini mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada di beberapa kawasan di Sarawak hingga esok. Manakala dekat Johor bermula pada Sabtu dan Ahad. Okey, menurut jabatan itu hujan berterusan dijangka melanda di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Bentong, Sari K dan Mukah di Sarawak. Manakala dekat Johor melibatkan kawasan Keluang, Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Seperti kita tahu, kalau seperti ini hanya
amaran lah. Betul. Amaran, mana penduduk-penduduk yang berada di kawasan yang saya sebut tadi, mungkin boleh bersiap sedia ataupun disarankan kan, waktu-waktu macam hujan lebat ke, dijangka akan hujan lebat ke, kurangkan aktiviti-aktiviti di luar, terutamanya aktiviti yang berada di kawasan-kawasan air. Betul. Sungai. Betul Azad. Kan? So kepada warga Sarawak dan juga Johor, kesiapsiagaan untuk dilanda banjir itu harus ada. Lagi-lagi lagi-lagi macam orang kata dokumen penting. Perlu disimpan di kawasan yang tinggi supaya kita tahu kalau benda tu semua hanyut kan menyusahkan kita di kemudian hari. Yes, saya rasa mungkin ada antara mereka pun dah faham dah dengan situasi yang akan berlaku. Betul. Kan? Mereka pun dah tahu dah kalau contoh banjir apa tindakan-tindakan mereka yang perlu mereka lakukan dan sebagainya lah. Dan kita harap juga pihak-pihak berwajib pun haruslah bersiap sedialah dalam untuk menangani masalah ini kan Aizat kan. Betul. Itu dia kita punya berita mengenai betul. Di Brunei dan juga Malaysia. Dan Elfi, dan mungkin itu saja berita yang kami dapat kongsikan kepada anda, dan pastikan anda jangan ke mana-mana sebab kita nak berhenti berehat. Tapi sebelum kami berhenti berehat, kami di Suka Pagi ada sesuatu yang ingin dikongsikan kepada penonton Suka Pagi dalam Suka Pagi Kongsi. Tawaran hebat Suka Shop. Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan peria dari Herbs Garden dengan zat tulen dari ekstrak peria. Hanya serendah RM89 hanya di sukashop.com. Anda masih lagi bersama kami, saya Elfi Martin dan Aizat dalam saluran 116 MyTV dan juga aplikasi MyTV mana-mana. Suka Pagi. Suka Pagi. Baiklah, seperti yang dijanjikan, seperti yang kita sebut tadi, kita ada tetamu yang sangat istimewa yang bakal berkongsikan sesuatu yang sangat menarik. Dan kita tak nak tunggu lama-lama, kita akan ke segmen Knock Knock Siapa Tu? Assalamualaikum, saya Ustazah Siti Awiyah binti Datuk Haji Utuh Said. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bawakan untuk anda pada pagi Jumaat ini Ustazah Awi merupakan guru pengajian Islam dan pengasas Awi yang expert mengaji. Wow. Alhamdulillah. Elfi kalau nak mula mengaji mungkin Ustazah boleh dapat Awi ada offer. Kita kontak lah Ustazah Awi kan. Okey. Bukan apa Aizat, okey Ustazah. Saya difahamkan yang Ustazah baru dijemput dalam grup WhatsApp Suka Pagi sebab baju sama dah. Kebetulannya. Kebetulan. Adakah kita dah boleh buat grup nasyid? Assalatu wassalam. Baik, Ustazah, selamat datang kami ucapkan. Ya, kita tahu buat penonton Elfi, Ustazah pernah datang di Suka Pagi pada Julai lepas. Pada tahun lepas lah. Ya. Agak lama lah tahun lepas tu 2023. kan. Mungkin ramai dah merindui Ustazah Awi Allah, tu juga terima kasih juga kepada Suka TV kerana suka menjemput Ustazah Alamak. Alhamdulillah, ni penonton-penonton Suka Pagi yang suka bersama Ustazah Awi. Okey, Ustazah, first kita nak mulakan dengan pertanyaan khabar lah. Apa khabar sekarang? Buat apa? Sibuk dengan apa? Alhamdulillah, Ustazah sihat je. Alhamdulillah. Tak ada apa sekarang ni Ustazah. Perkembangan lah ya. Ustazah nak cerita sedikit tentang perkembangan Ustazah yang seronoknya apa. Tak disangka-sangka tahun 2023 6 grup kelas Ustazah telah berjaya khatam Quran. Alhamdulillah, 6 grup ya. 6 grup means that dalam satu grup tu berapa, 5 ke 6 orang saja kita buat. Sebab kita nak fokus kepada lancarkan bacaan, mantapkan bacaan. Dan apa yang menariknya tu, Abang Aizat dengan Abang Elfi, okey, dia ada satu grup tu dalam lebih kurang 40 ke 70 tahun. Ya, dah 6 kali khatam bersama Ustazah. 6 kali bersama saya. Alhamdulillah. Okey, kalau kita kira-kira congak-congak satu grup ada 5-6 orang. Okey, tadi Ustazah kata ada 6 grup dalam 40-50 student yang dah khatam Al-Quran bersama dengan Ustazah Awi. Alhamdulillah. Itu orang kata berkat juga ilmu yang diberikan oleh Ustazah. Mungkin Ustazah Awi digunakan kesihatan
Yelah ramai dah khatam pada tahun lepas. Saya rasa cemburu sebab saya belum khatam. Wow. InsyaAllah tahun ni 2024 insyaAllah. Ya, insyaAllah. Okey, bercerita mengenai 2024 ni Ustazah. Kita pun dah masuk. Masih lagi 2024 kita masih lagi Januari. Kita di sini di Suka Pagi, penonton-penonton Suka Pagi pun ingin tahu juga apa azam Ustazah untuk 2024 ini. Ya, setiap orang bila masuk tahun baru kan, semuanya ada azam. Ya, Abang Izzat pun, Abang Elfi pun ada azam, dan para penonton Suka TV pun ada azam. So azam Ustazah tak banyak pun. Kalau nak cerita pasal azam Ustazah ni kan, mau satu hari habis ni siaran ni kan. Okey, Ustazah punya tahun ni Ustazah berharap agar Ustazah dapat bimbing lebih ramai orang kat luar sana untuk melancarkan bacaan. Ya, insyaAllah. Dan yang paling penting Ustazah achieve, memang niat sangat tahun ni, tak lama lagi birthday Ustazah. 20 hari bulan 1. Nak tahu umur Ustazah tu nanti di belakang tabir. Ya. Okay. Ustazah nak sangat tahun ni Ustazah dapat sambut kelahiran istimewa Ustazah bersama orang tua Ustazah. InsyaAllah. Orang tua Ustazah? Ya. Apa maksudnya? Mak bapak saya ada kat Sabah sekarang. Okey. Macam tu. InsyaAllah. Mungkin Ustazah akan pulang ke kampung ataupun bawa kedua ibu bapa ke Kuala Lumpur? Tengok keadaan. Kenapa sebelum ni lama tak balik kampung ke macam mana ni? Ya, macam tu lah, lama sangat. InsyaAllah kita doakan juga bersama dengan Aizat kan? Betul. Penonton Suka Pagi, kita doakan sebagai azam tahun ini untuk Ustazah. Capailah. Sambut hari jadinya. Betul. Okey, baik Elfi. Baiklah Ustazah. Untuk tahun baru kan, sempena dengan awal tahun baru ni kan, kita mesti ada azam. Okey, macam seperti yang tadi kita sebut azam. Mungkin setiap orang lah pasti ada azam. Betul. Mungkin salah satu dari azam tersebut adalah muhasabah diri. Okey, mungkin kesilapan yang kita lakukan tahun-tahun lepas, mungkin tahun ni kita nak muhasabah diri, okey, kita nak perbetulkan. Jadi saya nak tanya, apakah maksud muhasabah diri bagi Ustazah sendiri? Dan bagaimana benda ni, muhasabah diri dapat memberi impak kepada kehidupan seharian? Okey, baik. Bila kita cerita tentang muhasabah ni adalah kita menghitung sebenarnya. Menghitung apa? Menghitung kesilapan kita, menghitung dosa-dosa kita selama kita hidup ni, ya. Jadi bila kita cerita di mana orang yang sentiasa bermuhasabah ni, makin hari hidupnya makin baik. Nampak perasaan tak? Dan dia tak akan suka mencaci orang, menghina orang, apatah lagi menghina, menjatuhkan orang. Dia tak suka. Sebab apa? Lisannya terjaga, pemikirannya pun terjaga. Okey, pemikiran akan sentiasa positif. Tak ada negatif insight. Okey. Jadi Ustazah nak kongsi satu prinsip orang yang sentiasa bermuhasabah ni. Okey, adalah sebaik-baik diri kita, baik lagi orang lain. Okay? Sebab seburuk-buruk orang tu, orang lain, buruk lagi diri kita. Kita kena letak macam tu. Kita kena reflect diri kita sebenarnya. Itu yang dimaksudkan tentang muhasabah ni. Sedar diri lah, sedar diri. Kita sedar diri apa sebenarnya. sebelum kita cakap dekat orang lain, apa benda yang kita perkatakan, mungkin kita tahu diri kita. Yalah, sebagai contoh macam salah yang kita lakukan ini, adakah kita muhasabah diri, ini mungkin salah kita, mungkin salah, bukan salah orang lain kan. Baik, faham kan. Baik Ustazah, bila kita bercakap tentang muhasabah diri, semestinya kita nak perbaiki diri ke arah kebaikan, ya. Macam mungkin ada ajakan paradigma, nak ubah diri kita untuk jadi yang lebih baik, of course. Okey Ustazah, bagaimana muhasabah diri ini dapat menyumbang kepada pertumbuhan dan juga perkembangan peribadi kita secara personal? Okey, caranya sangat senang. Iaitu kita fokus pada 7 anggota badan. 7 anggota badan? Kenapa 7? Dan apa dia 7 tu? Apa 7 tu? Abang Aizat dia macam nak tanya kan, tapi tak ada. Okey. So 7 ni, 7 anggota badan ni dia nak berinteraksi. Dia banyak berinteraksi sebenarnya. Apa dia? Telinga. Mata. Hidung. Mulut. Tangan. Kaki. Kepala. Kepala tu apa? Pemikiran kita. Perasan tak? Dia berkaitan dengan wuduk. Kenapa Allah syariatkan kita berwuduk? Dan solat takkan sah kalau selagi mana kita tak berwuduk. Perasan? Sebab bila mana kita nak jumpa Allah, kita kena bersih hati kita kan? Kita kena bersih diri kita. So, apa kata wuduk ni? Bila mana kita kumur kan? Secara fizikal ni, kita bersihkan mulut sebenarnya kan? Kita bersihkan sisi-sisi makanan yang kita makan sebelum-sebelum ni kan? Okey, tapi perasan tak sebenarnya dia dah bersihkan
apa mulut kita, apa secara zahirnya, apa dosa-dosa. Percakapan kita, mata kita, muka kita cuci muka kan? Saya. Mata, hidung, menghidu benda-benda yang tak baik. Ya. Telinga mendengar-dengar yang tak baik kan? Perasan tak? Benda tu, kalau kita perasan, selepas kita berwuduk, Nabi ajar kita doa apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kenapa? Doa tu adalah doa, ya Allah jadikan aku seorang yang bertaubat. Kenapa wuduk, lepas wuduk Nabi ajar kita bertaubat? Perasan tak? Taubat ni maksud dia apa? Kita mengakui kesalahan, kita kesali kesalahan kita, dan juga kita berjanji untuk tak nak buat lagi. Tapi untuk berjanji tu kena ada perubahan. Ada perubahan, jangan berjanji kata kosong sahaja. Ya, betul. Jadi perubahan itulah yang kita jadikan sebagai satu puncak untuk kita muhasabah diri kita. Okey, saya cuba nak faham. Setiap manusia ini dia tak terlepas daripada melakukan kesilapan. Ya, betul. Okay. Semestinya kadang-kadang hari ini kita baik, esok kita baik, tapi lusa kita patah balik. Faham? Kalau macam tu macam mana Ustazah? Adakah saya ni macam saya dah buat kebaikan kan? Lepas tu tiba-tiba saya lakukan keburukan pula. Lepas tu adakah saya rasa patutkah aku ni, bolehkah aku ni patah balik untuk buat kebaikan? Aku dah buat jahat balik ni. Dia dah ampunkan, dah maafkan. Manusia ni kan dia bersifat orang kata apa? Dia susah untuk tak melakukan dosa. Kan? Kecuali yang bersih adalah para nabi. Kita manusia sebab apa? Syaitan dah janji yang dia akan menyesatkan manusia. Jadi of course kita akan banyak kita buat kebaikan. Esoknya kita buat keburukan. Esoknya lagi buruk. Lepas tu, tak boleh jadi. Aku nak buat kebaikan. It's normal. Tapi selagi mana kita ada satu perasaan yang nak berubah. Ya Allah, aku nak berubah. Aku nak jadi yang terbaik padamu, Ya Allah. InsyaAllah Allah akan guide tu. Betul. Walaupun kita ni pendosa, tapi kalau kita ada niat untuk berubah ke arah kebaikan, insya-Allah dimakbulkan oleh Allah. Baik, okey, untuk topik kali ini kita dah faham serba sedikitlah tentang muhasabah diri ini kan. Semua bergantung pada diri sendirilah. Kita kena lakukan sendiri kan. Kita kena kena betul-betul kental untuk lakukan apa yang perlu dilakukan. Betul. Baik. Kita kalau nak berborak mengenai isu ini memang panjang. Memang panjang. Saya pun tak sabar untuk kita nak berbincangkan lagi bersama dengan Ustazah Awi. So kita nak berehat sebentar Ustazah. Okey, nanti kembalinya kita akan perbincangkan lagi mengenai bagaimana kita nak menjaga hati pula. So kepada penonton Suka Pagi, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Kita jumpa. Kembali lagi bersama dengan kami tuan-tuan dan puan-puan yang berada dekat rumah. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Pasti sebab kita ada topik yang sangat menarik. Tadi kita segmen satu kita dah terlepas lah. Mungkin yang terlepas tu tak apa. Yang segmen kedua kita masih lagi dalam topik yang sama. Okey, bersama dengan Ustazah Awi. Kita akan berkongsikan tentang apa? Muhasabah diri dan penjagaan hati. Baik Ustazah, dalam agama Islam juga mengajar kita untuk sentiasa bermuhasabah diri. Betul Ustaz. Dan membuat refleksi dengan diri sendiri. Jadi Ustazah, boleh tak Ustazah terangkan konsep tafakur ataupun dalam erti kata lain iaitu merenung dalam Islam dan kepentingannya dalam muhasabah diri serta bagaimana untuk kita perbaiki hati kita? Sangat dahsyat soalan tu kan. Bila kita sembang tentang tafakur ni adalah fakara. Fakara ni apa? Berfikir. Allah suruh kita untuk berfikir. Lihat langit, lihat keindahan alam, lihat segala apa kebesaran Allah. Ujian yang datang bukan setakat kita terimalah dugaan ni. No, tapi Allah suruh kita apa? Reflect, kita fikir. Kenapa ya Allah bagi kita ujian? Kenapa Allah bagi bukan setakat ujian, kenapa Allah bagi kesenangan? Kesenangan juga adalah salah satu ujian. Menarik, betul. Benda ni sebab tu Allah suruh kita berfikir. Allah bagikan kita fikiran, Allah bagi kita otak untuk kita berfikir. Apa beza kita dengan haiwan? Bezanya adalah kita dapat berfikir tapi haiwan tak dapat. Tidak. Okey. So, untuk kita kaitkan dengan muhasabah diri ni, sebenarnya kita buat suatu kebaikan tu
Okey, tanpa point dia, kenapa kita hidup dekat dunia? Apa point kita? Azam kita 2024 ni, apa kita nak buat? Banyak-banyak benda, the point utama adalah kita nak jadi yang terbaik. Terbaik, Perasan betul. tak? Seseorang. Terbaik, jadi seseorang yang terbaik. Terbaik dari segi apa? Jadi terbaik jadi seorang pekerja. Terbaik jadi seorang bos. Mak, bapa, anak. Dan juga yang paling penting adalah terbaik untuk Allah. Sebab apa? Bila mana kita berjumpa di akhirat bersama Allah, bertemu Allah nanti, kita tak malu bawa amalan kita. Itulah dia. Saya macam baru terasa lah. Kena berubah ni. Ya, betul. Awak pun taklah turun mana Azam. Tak adalah. Tapi kita Tak khatam Quran lagi. Mungkin boleh cari Ustazah lepas ni. Okey, baik Zah. Okey, kita masih lagi dalam muhasabah diri. Setelah kita bermuhasabah diri, Zah, kan, mendekatkan diri dengan Tuhan, cuba untuk berubah ke arah yang lebih baik. Mungkin itu sedikit sebanyak dapat memperbaiki diri ataupun hati atau membersihkan hati kita. Apa pandangan Ustazah tentang itu? Okay, bila kita sebut hati kan seronok tau. Betul. Kita sebut hati ni. Hati ni perasan tak? Bila Ustazah kata, Abang Elfi dan Abang Izzat dan juga para penonton, selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam hati tanpa melafazkannya. Rasa tak? Masih rasa. Kan masih rasa. Orang yang hidup akan rasa. Kalau dah mati takkan rasa kan? Okey. So kita rasa tapi kita tahu tak hati tu dekat mana? Dalam badan lah. Cuba kalau kita belah kita punya badan 1000 sekalipun, yang kita jumpa adalah fizikal, iaitu jantung, hati. Hati, setakat hati, paru-paru dan sebagainya. Tapi yang dimaksudkan Ustazah dekat sini, dan persoalan tu adalah berkenaan bukan hati yang fizikal tu, tapi hati nurani sebenarnya. Itu dia. Hati yang tak dapat dilihat oleh mata kasar. Ya, hebatnya Allah ni, hati tu Allah cipta, kita boleh rasa tapi kita tak boleh nak lihat dia. Betul. Itu rahsia Allah apa dia? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Okey, bila mana kita mengingati Allah, hati kita akan tenang. Perasan tak? Bukan setakat kalau kita pergi masjid sekalipun, kita duduklah kat situ. Tenang, rasa vibe dekat masjid tu, ya Allah, luar biasa. Berbanding kita dekat office dan sebagainya. Ketenangan. So, kita muhasabah ni, kita nak apa dalam hidup kita? Tenang. Betul. Macam mana duit banyak sekalipun, macam mana kesusahan yang Allah berikan pada kita sekalipun, ujian sekalipun, kita rasa tenang. Betul. Perasan tak? Kalau kita tengok kisah-kisah para nabi, para sahabat kan, bila mana kita tahu manusia yang paling banyak diuji adalah para nabi. Kalau kita rasa, ya Allah, beratnya ujian aku. Ingat, Nabi lagi banyak ujian dia. Tapi macam mana Nabi boleh atasi benda tu? Okay, sebagai contoh, paling simple. Sebelum ni Ustazah ada cerita tentang Nabi Ibrahim. Yang di mana diuji bila mana dia nak dibakar dalam api yang menggelegak, api yang membara. Kan kalau kita tengok, ya Allah, kita nak dicampak ke dalam api pun, ya Allah, lutut dah tak boleh bergerak dah. Ketak dah, Zah. Bukan setakat senang cerita kalau ditakdirkan dihukum hukuman jantung, gantung diri kan. Okay? Kita tengok tali gantung tu pun kita dah, ya Allah, kita dah lemah dah. Dah lemah dah, tak bermayit. Nabi Ibrahim dia tengok tu dengan hati yang sangat tenang. Sebab apa? Dia yakin Allah ada bersama dia. Tu dia. Mana dalam fikiran kita kena fikir, sentiasa fikir apa ujian yang diberikan kepada kita, Allah tu sentiasa ada. Allah berikan untuk kebaikan kita juga, untuk mengubah diri kita. Betul. Malah ujian tu sebab apa? Allah sayang kita. Allah sayang. Turunkan ujian pada kita. Ya, betul. Baik Ustazah, kita masih lagi dalam isu kita ni untuk menceritakan mengenai perbaiki diri kita. Ia juga dapat membantu individu menyelaraskan tujuan hidup mengikut tindakan mereka. Okey, pada pandangan Ustazah sendiri, apakah langkah-langkah yang boleh diambil individu itu untuk terus perbaiki hati yang mengikut prinsip-prinsip Islam? Okey, macam sebelum ni Ustazah ada cakap 7 anggota badan. Okay? 7 anggota badan tu apa? Yang tadi Ustazah kata, apa dia? Apa dia tadi? Apa dia? 7 anggota badan tadi. 7. Kita ada mata, telinga, hidung, mulut, tangan dan juga kepala. Kepala itu apa, tuan-puan? Tuan-tuan, otak kita, pemikiran kita. Alhamdulillah. Bagus anak murid Ustazah ni. Cepat tanggap ya. So, 7 anggota ni kita kena praktikkan dulu untuk kita jaga hati. Kalau kita fokus kepada hati, yang lain tak jaga, maka hati itu akan kejap nak, kejap tak nak, kejap itu. Dia akan goyang. Okey. So, apa yang pertama kita kena buat? Okay, first by step.
step by step. Yang pertama, percakapan mulut kita. Okay. Mungkin sebelum ni kita banyak mencarut kan. Setiap kali ni mencarut. Setiap kali itu mencarut. Setiap kali ni memaki orang. Kita kutuk-kutuk orang. Tengok tu dia tu kan. Okay. Kita ubah. 2024 ni kita ubah. Step by step. Percakapan kita. Okay. Orang yang beriman, dia kurang bercakap. So jangan orang kata terasa lah bila mana kita jumpa para ulama dan sebagainya, dia tak banyak bercakap. Kalau duduk sebelah dia. Tapi Ustazah, kami pengacara, Ustazah, kami perlu bercakap. Ya, itu beza, itu beza. Gurau-gurau tweet. Tapi kalau orang yang kurang bercakap ni kan, ialah orang nak mengelakkan daripada berkata benda-benda yang tak elok. Tapi kalau contoh yang memang dia adalah orang yang betul-betul tak bercakap, adakah kita boleh assume macam dia ni mungkin baik orangnya macam tu. Baik orangnya. Mungkin kita tak tahulah. Mungkin ada benda mungkin kurang bercakap tapi ada perbuatan yang lain kan. Ya, betul. Sebab orang macam Ustazah kata dia ada 7 anggota. 7 mungkin satu dia dah alhamdulillah terselamat. dah Mungkin terselamat. anggota yang lain kita tidak tahu. Ya, betul. Okey, dari segi mata pula. Saya. Okey, Mata bahaya. Mata macam-macam kita kan. Tengok situ, tengok sini kan. Ini kan pula perempuan dia pergi mall dan sebagainya, tengok tu macam-macam dia nak tengok kan. Betul. So, 2024 ni lah kita jaga pandangan kita. Ya. Okay, kalau kita sekarang ni paling famous lah kan. Setiap kali kita bosan-bosan tunggu apa semua. Scroll apa dia? Social media. TikTok kan. Okey, kita scroll TikTok. Okay, cuba perasan tak bila kita scroll TikTok tu, apa yang FYP dekat kita punya page? Alah Zah, orang menari macam-macam kan keluarnya kan. Okey, cuba kita ubah. FYP ni kita boleh tukarkan dia. Ya, betul. Trend dia boleh kita tukar. So kita banyakkan tengok perkara-perkara yang kebaikan. Motivasi, ceramah dan sebagainya. So once bila kita cuba praktikkan, bila kita buka TikTok kita akan tengok benda yang berfaedah. Faham. Dan sebagainya. Faham. Faham. Maknanya yang part-part yang paling yang kita kena jaga adalah mulut dan mata. Mulut dan mata. Baik. Dan kita kena jagalah semua. Okey, pendapat Ustazah lah sendiri. Setelah mengikut langkah-langkah memperbaiki hati ni kan, mesti kita ada akan menangani emosi yang negatif. Betul. Jadi bagaimana amalan seperti kesabaran boleh menyumbang kepada hati? Okey. Ustazah suka petik satu ayat daripada ayat Quran, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah tu bersama orang-orang yang sabar. Sabar. Ya Allah, bayangkan Sang Pencipta ada bersama kita. Sabar ni. Bermakna apa? Sabar ni sangatlah mahal. Very valuable. Okay, sangat-sangat bernilai sebenarnya. Ya, kalau kita perasan contohlah, kita ada bermasalah dengan seseorang. Okey. Adakah kita nak fight dengan dia? Habis-habis 10 panggil lawyer dan sebagainya, fight. And then apa yang kita dapat? Kita akan rasa macam, ada je kita nak hentam dia. Betul. Tapi bila mana kita let go, kita biarkan dia, kita maafkan dia, tak apalah. Apa yang dia nak buat-buatlah. Betul. Okey, yang penting kita tahu diri kita macam mana, kan? Okey, apa yang kita dapat? Ketenangan. Betul. Hati kita tenang je. Betul. Kita tak fikir dah orang tu. Betul. Apa yang dia buat, bagi apa semua, tak apalah. Allah. Kita dah tak fikir dia. Betul. Sebab apa? Kalau Ustazah kata, Abang Elfi, Abang Izzat, saya bagi 1,000. Bagi saya ketenangan. Boleh tak? Tak boleh. Tak ternilai. Tiada orang kata kontra dengan one. Kalaulah ketenangan tu ada secara fizikal, kita confirm tak nak bagi. Sebab apa? Ketenangan tu tak setanding dengan duit yang di offer pada kita. Sebab walau macam mana pun, macam Ustazah kata, banyak Ustazah cerita tentang dugaan. Senang, susah, kan? Walau paling simple lah, kita ambil kesusahan. Banyak orang bercerita tentang kesenangan kan, tapi kebanyakannya kita sekarang ni diuji dengan kesusahan. Okey, dengan kita tengok yang kita tak lupa umat Islam kita dekat Palestin sekarang. Susahnya ada orang. Kan? Betul. Ya Allah, dibunuhnya, dirogolnya dan sebagainya. Tetapi macam mana kita tengok budak kecil dengan tenang senyum je. Betul. Aku nak syahid. Ya, dia siap tulis nama dia dekat tangan supaya orang bila nampak mayat dia, ada nama dia. Yalah, baik Ustazah, itu yang kita sangat-sangat cemburulah dengan apa yang berlaku di Palestin. Baik, Ustazah, banyak lagi soalan-soalan yang kita akan tanya, tapi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustazah Awi pada hari ini atas perkongsian, kepada anda juga penonton-penonton Suka Pagi. Harap perkongsian Ustazah Awi itu tadi dapat memberikan manfaat untuk anda 2024 ini. Ya, baik, sekali lagi Ustazah, thank you so much. Terima kasih banyak-banyak.
Okey, kepada anda penonton di rumah, jangan ke mana-mana sebab apa, kejap lagi kita akan ada seseorang yang akan comel molek. Yeah. Teruskan kekal bersama dengan kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV, Suka Sangat. Terima kasih kerana setia bersama kami di Suka Pagi. Izzat, tadi kita bersama dengan Ustaz Zawi. Banyak pembelajaran yang kita belajar pada hari ini. Dan saya sekarang suka hari Jumaat. Suka Jumaat. Saya pun suka Jumaat, alhamdulillah. Dan sekarang ini kita ada tetamu artis jemputan kita. Very cute, very comel. Very comel. Tapi kita pun buang masa. Jom kita pergi ke segmen kita. Knock knock, siapa tu? Khabar? Assalamualaikum. Salam. Alah comel. Guys, bersama kami di Suka Pagi hari ini adalah Melissa Azman. Seorang penyanyi baru yang orang kata nak mewarnai industri muzik kita. Yang bakal mewarnai dan meningkat naiklah insya-Allah dalam ni. Melissa, apa khabar? Selamat datang Melissa. Baik. Dah makan ke? Ya. Hari ni tak ngorat boyfriend awak jadi waiter hari ni. Ada bawa kopi daripada kafe tu? Ada. Kurang-kurang. Kita dah tengok video klip. That's why lah kita nak link-link sikit-sikit lah dengan lagu baru you. First, mungkin Melissa boleh perkenalkan diri. Walaupun kita dah tahu sedikit tentang diri Melissa, mungkin penonton dekat rumah nak tahu siapakah Melissa yang si cantik manis ni. Teruskan. Hai semua, saya Melissa Azman atau mostly orang panggil Lisa lah. Lisa. Saya 22 this year and sekarang study dekat Akademi Seni Budaya, degree in music and majoring in vocal traditional. Alhamdulillah. Kalau kawan-kawan dia panggil dia Lisa, orang panggil saya Jenny kadang-kadang. Awak Jenny Jenny. Blackpink. Tak ada kita. Tadi awak gurau je. Tadi saya ada curi-curi tengok awak punya social media dan awak ada post mengenai awak konvo diploma dalam muzik tapi disambut awak seorang-seorang je tanpa ibu bapa. Boleh ceritakan sikit pengalaman tu? Kenapa tu? Actually, parents saya duduk kerja, so tak dapat datang. And that day kakak je yang dapat wakilkan. Tapi ada buat video call semua lah, okey lah kan? Tak ada. Tak ada, orang kerja. Kenapa? Oh, ialah kerja. Mana boleh ganggu kan? Faham. Parents kerja apa? Parents kerja kat mana? Penang. Penang, faham jauh. Faham jauh. Alright, jom kita terus. Melissa ni adalah anak didik daripada Akademi Seni Budaya dan juga Warisan ataupun lebih dikenali sebagai Aswara. Dan yang paling menarik sekali ni adalah Melissa baru sahaja menjalankan graduasi, betul? Ya. Tahniah pada kami ucapkan tadi macam je dah kongsi. Tadi dah bagi tahu graduasi. Okay, boleh tak awak kongsikan pengalaman manis awak dan juga yang berharga semasa berada di Aswara? Pengalaman manis. Banyak sebenarnya sebab selain awak yang manis? Sebab saya diploma pun dekat situ. Saya? 3 tahun. So banyaklah and saya study dekat Aswara daripada zero in music. Saya belajar dari start vocal modern to classical and sekarang degree in traditional. Banyaklah pengalaman manis yang bersama-sama kawan sepanjang diploma. Betul, kalau kita tengok arena seni kita ni ramai kelahiran Aswara dan mereka pun berbakat besar dan kita yakin kehadiran Melissa ni dari Aswara akan meriahkan lagi industri seni kita. Ya, okey Melissa, saya nak tahu lah bila awak dah habis belajar, mungkin setengah orang bila dah grad apa semua dia ada plan-plan untuk sambung belajar mungkin ke tahap yang lebih tinggi, kita tak tahu kan. Mungkin sekarang ni Melissa keluar dengan satu lagu baru. Okey, apa yang menurunkan Melissa dalam bidang seni ni? Maksudnya apa yang membuatkan Melissa nak masuk? You minat betul. Nak masuk dalam bidang seni ni. Sebenarnya daripada kecil lagi saya memang minat menyanyi. And dah after SPM saya continue music lah sebab memang saya minat tu. Saya tak nak benda lain. So daripada situlah. Daripada situlah saya. Okey, daripada kecil, daripada start umur berapa tu Melissa? Dengan you banyak alat muzik yang you tahu main. Saya nak tahu juga background family macam mana. Okey, mungkin boleh start dengan daripada kecil daripada umur berapa? 5 tahun. 5 tahun. Tapi that time saya tak mahir lagi main alat muzik. Saya start main alat muzik masa saya nak interview masuk Aswara. Okey. Wow. So that time saya belajar and
sebab diorang minta one video yang kena main instrumen. Okey. So saya belajar and Instrumen apa tu? Okey, instrumen apa yang awak boleh main? Oh, masa tu ukulele. Ukulele, one of the toys. Aje. Okey, ukulele. Selain tu awak juga boleh main alat muzik lain? Piano. Piano. Okey, piano ni adalah orang kata alat muzik asas untuk kita untuk bernyanyi lah, cipta lagu segalanya. Ya, Melissa, family memang dalam bidang seni ke macam mana ni? Tak. Saya seorang je yang dalam Memang bidang lahir-lahir muzik. memang minat benda-benda alat muzik apa semua ni? Wow. Kan? Patutlah kan? Okey, kita nak tanya juga Melissa, okay, secara peribadi, siapakah pendorong awak sebenarnya untuk masuk dalam jadi anak seni ini? Siapakah pendorong yang utama awak? Family ke? Ya. Family. Dalam family saya, ayah saya lah. Ayah. Okay, kenapa ayah? Dia memang minat sangat kalau saya nyanyi ke, dia keep watch the video and share dekat kawan-kawan. So, dia lah yang selalu support. Okey. Baik, kalau kita tengok dekat YouTube channel Melissa dan Instagram, Melissa banyak cover lagu-lagu. Betul. Dekat rumah sangat merdu suaranya. Betul. Baik, kenapa Melissa tak memilih untuk menyertai pertandingan dekat seperti reality show? Kita tahu banyak rancangan dekat televisyen. Kenapa tak go straight masuk kat reality show je? Banyak juga yang bertanya soalan yang sama. Bagi saya, untuk masa sekarang saya masih belum ready sebab macam kita tahu dekat luar sana banyak sangat saingan. So, saya rasa saya banyak benda lagi kena baiki dari segi vocal technique semua. Faham. Tapi saya rasa juga awak tak perlu takut. Kerana pertandingan tak apa. Abang pula penyanyi dek. Okey, macam pertandingan itu akan memperkukuhkan lagi awak punya skill di atas pentas, cara nyanyian tu semua. Saya yakin saya dah dengar dah lagu awak. Lagu awak sedap dan awak pun adalah kelahiran anak suara dan saya yakin dia ada bakat dan untuk ditampilkan untuk penonton-penonton. Tapi sebelum saya nak tanya, adakah ini interview pertama yang awak pernah pergi untuk promote lagu? Betul. Wow, kita sangat beruntung lah tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Patutlah malu-malu. Ini orang eksklusif. Jangan takut, awak dah kamera cantik ni. Kita dah adjust dengan production, tolong bagi cantik sikit. Kenapa sekarang tak cantik ke? Filter tu bawa pergi ke Melissa, jangan ke awak. Terbaik Baik, teruskan. Okey, kita tahu awak ni ada main ukulele, ada main piano, nyanyi pemerdu. Okey, selain segala itu, boleh tak kongsikan instrumen yang apa yang awak betul-betul mahir ataupun awak ingin belajar? Piano lah. Piano yang awak mahir. Okey, benda yang instrumen yang awak rasa awak nak belajar lagi. Actually, piano saya tak profesional, tapi saya boleh main piano. So, instrumen piano lah yang saya rasa saya nak lagi belajar lagi detail. Melissa, bakat terpendam ada? Macam contoh orang tak tahu, awak tak nak tunjuk pun. Awak boleh tunjuk hari ni? Macam panjat pokok kelapa. Contohlah, saya boleh flip jari macam jari boleh sampai ke belakang ke. Boleh pusing kepala ke. Itu Aizat. Tapi apa Melissa Azman? Ada tak bakat terpendam? Awak ni orang kreatif ni. Saya suka melukis. Saya rasa tu je lah bakat yang terpendam. Okeylah, tak semua orang pandai melukis. Sebab Alfie pernah lukis muka saya, lady dia lukis. Jadi orang lain. Jadi jiran dia. Pandai melukis. Memang kalau contoh sambil menyanyi, buat lagu, buat YouTube, ada juga melukis lah. Ada, tapi buat masa sekarang degree kan macam busy sikit, so tak ada sangat. Okey, Bella awak dah cerita mengenai itu kan. Bagaimana awak bahagikan masa dengan belajar dengan juga kerjaya seni awak yang baru ingin mencuba-cuba menjinak-jinak dalam industri? Dari segi masa, actually susah juga nak bahagi sebab kelas tak menentu. Kadang-kadang weekend pun ada kelas. Faham. So saya check lah macam ke depan tarikh tu. Susunan tu nak supaya tak clash dengan kelas. Sebab apa-apa pun pelajaran utama Zat. Sebab itulah perlunya ada orang yang cakap apa di samping macam PA macam untuk susun jadual. Susun jadual, betul kan Melissa kan? Sebab Melissa masih baru lagi dalam industri. Mungkin yalah banyak perkara-perkara yang Melissa nak belajar lagi kan. Okey, baik. Kita nak borak pasal lagu. Inilah tujuan utama Melissa datang ke Suka Pagi sebab Melissa mengeluarkan singlenya iaitu Auramu. Melissa masuk tadi pun dah aura. Dah datang dah aura dia tu. Baik, mungkin boleh kongsikan sedikitlah tentang lagu dan kisah di sebalik lagu Aura ni. Basically Auramu ni komposer dia Herda Shira and penulis lirik Kilasha.
Lagu ni dia mengisahkan tentang seorang perempuan yang dikerja dekat kafe macam kita tengok dalam MV tu. Dia kerja dekat Nampak awak kafe berlakon. and dia jatuh hati dekat customer. So itulah. tu macam cinta pandang pertama. Cinta pandang pertama, gitu. kira-kira kisahnya kisah cinta crush lah dekat crush tu. Adakah kisah benar? Adakah ini kisah awak sendiri ataupun bagaimana? Dalam lagu Dalam lagu. sahaja. Tapi tadi loading dok fikir ni. nak bagi tahu Kenapa? Tidak ni. Kenapa ni kalau cakap ada boyfriend ni habis ni. Tidaklah, maksud kisah tersebut adalah kisah-kisah dalam lagu sahajalah. Ya. Faham. Okey, Melissa, bila kita dengar Auramu ni, lagu ni ada macam kisah cinta of course kan, tapi dia ada vibe lagu tahun 2000. Lagu Najwa Latif sikit, Cinta Muka Buku. So apa pendapat you mengenai lagu ni? Mungkin ada yang katakan lagu ni ada sikit vibe Najwa Latif. Actually lagu tu memang nak di-vibekan begitu sebab menarik. sekarang dah kurang lagu-lagu yang macam tu. And sebenarnya ni bukan genre yang saya selalu nyanyi. Saya selalu nyanyi ballad, traditional. So RR approach saya tanya untuk bawakan lagu Auramu ni. keluarkan album lagu ni. Faham. So cabaran juga untuk saya. Okey, tadi terus. Okey, tadi awak ada cerita mengenai album kan. Okey, persiapan album tu bagaimana? Ada berapa banyak lagu yang ada kat dalam tu ataupun ini adalah percubaan pertama untuk lahirkan album? Ini adalah single Auramu ni. Yes. Bagaimana? Single pertama. And dalam ada jangkaan untuk keluarkan album? Ya, dalam masa setahun juga sebab before this penyanyi lain. Tapi ditukar dengan saya. Alhamdulillah lah rezeki. Alhamdulillah. And masa setahun juga nak hasilkan, nak siapkan recording audio and record MV. Lepas tu baru release. Sedikitlah, short and sweet lah. Tadi you cakap, awak cakap Aura ni bukan genre awak. Awak lebih kepada apa, tradisional apa semua. Susah tak nak carry, nak masukkan jiwa dalam lagu Auramu ni? Personally. Actually tak susah. Saya minat juga nak cuba pelbagai genre. Tapi dari segi vocal teknik saya kena ubahlah, tak sama dengan ballad. Kalau tradisional apa semua tu, dia banyak berlenggok lagi kan. Tapi lagu ni kalau kita dapat macam ciki-ciki lagi catchy. apa semua. Dan sesuai juga dengan penampilan awak, dengan usia awak yang begitu muda ni. Awak kata lagu-lagu itu lebih dekat dengan jiwa pendengar. Jadi pendengar-pendengar semua tolong support Auramu, tolong support Melissa guys. Betul. Kita nak rehat ni Zat. Kita nak berhenti berehat. Kita nak bagi air dekat Melissa sebab sekejap lagi dia buat persembahan. So anda jangan ke mana-mana, kena stay tune bersama kami. Teruskan bersama kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Yap, kembali lagi bersama dengan kami. Masih lagi Elfie Martin dan juga Melissa Azman. Melissa, nampak tak kita punya set ni cantik? Ada gitar, boleh ambil gitar? Penonton-penonton Suka Pagi pun dah tahu ni kalau dah berdiri ada persembahan sekejap lagi. Ya, betul. Tapi sebelum tu kita nak tanya juga Melissa, apa harapan awak untuk masuk dalam industri seni ni? Ya. Harapan saya semoga peminat-peminat dekat luar sana dapat terima saya dalam industri seni ni. Saya adalah peminat pertama awak sekarang ni, dah official saya jadi peminat awak. Saya akan sokong awak. Awak jangan risau. Ada apa Melissa Army. Okey, Melissa mungkin boleh kongsikanlah platform-platform yang orang boleh tahu update Melissa kat mana nak dengarkan lagu Auramu ni apa semua sebagainya. Saya aktif dekat Instagram, Melissa Azman. TikTok juga, sama juga username Melissa Azman. Senang, mudah nak cari. Setengah orang kan ubah-ubah nama lebih unik. Melissa Azman dah cantik. Melissa Azman. Okey, kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Melissa Azman. Dan kita nak ucapkan... inilah salah satu Instagram dia, anda boleh tengok Pak Melissa Azman, dia post gambar kita Thank you so much post gambar kita. Cantik, banyak posting-posting dia. Lepas tu kat dalam social media tu pun Melissa ada kongsikan dia punya cover-cover. Ya, betul. Kucing warna putih tu sama nama? Meme. Alah comel. Macam anak Cina lah. Anak Cina sebab tu dia putih. Alright, di Suka Pagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Melissa Azman dan kita nak ucapkan all the best to you dalam industri seni ini dan terus mara ke hadapan, jangan undur lagi kerana you dah setapak dalam industri, buat 2 tapak terus. Jangan saya malu-malu. peminat pertama.
Peminat pertama ni. Daftar, Daftar dah. Tolong. Fan club. Baik, kepada penonton, teruskan support Melissa Azman dan kita nak tinggalkan anda dengan Melissa Azman. Dia akan nyanyikan lagu Auramu dalam segmen Lanja Sikit. Baik, Assalamualaikum, salam Jumaat semua.